Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya minta maaf sedikit, malam ni agak lewat sedikit sebab saya berbalik daripada surau, ada program pula di surau tadi tuan-tuan. Jadi saya imam. Bila jadi imam tu kita tak boleh lari lah. Kalau jemaah mungkin kita sempat lari. Jadi imam kita kena selesaikan dulu semua. Jadi baru boleh balik. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Dan malam besok tuan-tuan, malam besok kalau ikutkan saya ada jemputan untuk Isra' dan Mi'raj, untuk ceramah Isra' dan Mi'raj. Wallahualam lah, tengok besok kalau saya boleh buat live, tengok keadaan macam mana. Kalau boleh buat live, saya buat live waktu kuliah je. Kalau waktu kuliah tu live tuan-tuan daripada lepas maghrib lah. Lepas maghrib lebih kurang katalah lebih kurang jam 8 kot, lebih kurang jam 8 sehingga jam 8.45, 8.9 lebih kurang lagu tu tuan-tuan. Tengok macam mana keadaan dia. Kalau saya rasa ada sesuai untuk saya buat live, saya akan terus buat live besok je. Tapi cerita berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj lah, campur-campur tuan-tuan. Itu. Dan malam ni kita masih cerita buat perubatan sebab saya punya kuliah dah mula tuan-tuan, dah mula. Malam besok pun mula. Malam besok terus dengan ceramah lagi. Bila ceramah ni dia lain sedikit lah daripada kuliah biasa. Ceramah jemputan ni saya tak pernah pergi tempat ni. Jadi kebetulan dia kata ada kosong dah. Kebetulan memang PKP ni kan memang tidak ada sangat program-program ceramah. Jadi kebetulan ada kosong. Jadi saya besok di satu masjid di dekat dengan Seri Medan tak silap saya. Jadi insyaAllah itu malam besok punya cerita lah tuan, malam besok punya cerita. Dan selepas tu saya dah mula kuliah. Dan mula kuliah kemungkinan besar saya kena ubah lagi waktu kepada 9.30 tuan-tuan. Kalau 9.30 tu mungkin kalau lewat pun 9.35. Kalau saya sampai awal kita akan mula 9.30. Tapi kalau saya sampai lewat sedikit, kita mula agak lewat sedikit lah tuan-tuan. Agak lewat sedikit. Saya tak boleh tetapkan waktu lagi tuan-tuan. Sebab perjalanan saya ke surau dan tempat ceramah kadang-kadang ada yang dekat, kadang-kadang lebih kurang 5 minit lah daripada rumah. Tapi kadang-kadang ambil masa sampai 20 minit daripada rumah tuan-tuan. Agak lama sikit sebab dengan traffic light dengan apa. Dia bukan mau sebab apa tuan, traffic light lah. Banyak traffic light. Jadi bila banyak traffic light tu dia lambat sedikit tuan-tuan. Sampai rumah kadang 20 minit perjalanan yang agak jauh sedikit. Jadi dah mula balik tuan, dah mula. Jadi kuliah tu saya kena komit lah tuan-tuan. Tapi kelas yang malam ni pun saya akan cuba komit juga, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan. Minta doa daripada kawan-kawan sihat tubuh badan dan sihat tubuh badan, insyaAllah saya akan cuba sedaya upaya untuk saya kongsi ilmu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya macam biasa juga lah, saya akan khususkan malam untuk kita cerita berkenaan dengan perubatan tuan-tuan. Sebab kebanyakan di surau yang saya masuk, surau atau masjid, kebanyakannya saya kongsi berkaitan dengan kematian. Kalau sebelah malam, sebelah pagi ada jugalah. Tapi tak banyak lah tuan-tuan. Tak banyak cerita buat perubatan ni sebab saya tak ada cerita kat masjid sangat tuan-tuan. Tapi adalah beberapa masjid, 2-3 masjid, 3 masjid yang saya cerita berkenaan dengan perubatan. Memang cerita bab perubatan ni orang minat tuan-tuan. Orang minat sebab biasanya bab perubatan ni didedahkan dalam kelas-kelas perubatan. Tapi saya buat pendekatan dengan bagi kuliah di masjid. Cuma tidaklah sekomplit bagaimana kita pergi kursus perubatan, pergi kelas-kelas perubatan. Kelas perubatan ni biasanya bukan dalam satu tempoh yang masa yang sedikit, masa singkat. Biasanya masa yang agak panjang, sebulan sekali ke atau sebulan 2 kali tuan-tuan. Dan biasanya jangka masa tu agak lama sedikit, mungkin 4-5 bulan. Tetapi dia lebih dalam lah tuan-tuan sebab kursusnya sehari. Tuan-tuan, dari pagi sampai petang. Kadang-kadang 2 hari. Pagi sampai petang, pagi sampai petang. Dalam masa sebulan sekali tuan-tuan. Biasa dalam 5 bulan atau 6 bulan. Ada setengahnya macam dari sifat ambil setahun tuan-tuan. Setahun, pembelajarannya setahun. Jadi tengoklah mana-mana tuan, tengok macam mana. Saya cuba atokkan, saya cuba tak tinggal
Kalau boleh saya tak mau tinggal lah. Saya dah mula kongsi dengan tuan-tuan. Jadi kalau boleh saya tak mau tinggal lagi berkenaan dengan sama ada perubatan ke ataupun apa-apalah. Mudah-mudahan saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan. Sebab kedai kuliah orang yang biasa juga. Di sini pun tuan-tuan ada juga. Jadi saya cuba kongsi. Walaupun tak ramai, tidak seramai di dalam masjid. Dalam masjid kan ni ramai, kadang-kadang ramai tuan-tuan. Kadang sampai ada 100 orang pun ada. Kadang-kadang lebih pun ada tuan-tuan. Yang kurang pun ada, 4-5 orang pun ada tuan-tuan. Jadi online ni yang macam ni tuan-tuan, biasanya bila kita cerita bab yang agama ni tak berapa ramai sangat. Tapi kalau saya nyanyi orang akan pelik, mungkin ramailah yang ramai yang menengoknya tuan-tuan. Jadi insya-Allah lepas ni saya akan cuba pelbagaikan konten saya tuan-tuan. Konten sama ada live ke ataupun post ke tuan-tuan. Post sebenarnya saya dah ada konten, cuma saya tak tepuh post lagi tuan-tuan. Saya dah mula buat konten-konten banyak juga tuan-tuan. Saya cuba buat konten tu sampai beratus konten lah. Beratus konten yang berbentuk gambar. Bentuk gambar tuan-tuan. Saya dah cuba buat, dah banyak lah. Nanti saya buat lagi lah, saya tambah lagi. Paling tidak sehari benda yang berlainan. Dalam sehari mungkin berkali-kali saya akan ni lah, insyaAllah. Sama ada perubatan ke ataupun doa subuh ke doa pagi ke, itu pelbagai lah konten dia tuan-tuan. Cuma yang live saya tumpu dua lah. Yang live saya tumpu dua. Yang pertama berkaitan dengan kematian, dan yang kedua berkaitan dengan perubatan. Dua ni lah yang saya akan tumpu. Dan rumah dia dah setting tempat untuk masak sebenarnya. Masak tuan-tuan. Dia suruh saya live juga masak. Saya kata tengok live nak masak ni, dia sebenarnya live macam sikit-sikit boleh ya tuan-tuan. Sebab live ni macam tak sesuai kalau nak masak. Masak ni dia kena edit tuan-tuan. Dia kena edit sedikit video-videonya. Ambil video kena edit, ambil video kena edit tuan-tuan. Tapi kalau yang live tu yang ringkas-ringkas boleh lah tuan-tuan. Yang ringkas-ringkas boleh lah. Yang live macam goreng telur. Baru ni hari ni agak kelang kabut sedikit, kemah-kemah. Siang hari tadi berapa pagi dulu semalam tuan-tuan. Dulu semalam pagi tadi sampai petang tadi duk ngemah dapur dan bagi elok sikit lah tuan-tuan. Kalau kita nak tayang, kita masuk dalam TV pun, masuk dalam TV ni lah tuan-tuan. Nampak lah elok sikit, taklah berterabak sangat. Sebab saya rumah apa nama, rumah teres lama tuan, rumah teres lama. Jadi rumah teres lama ni saya tak masak di dapur hak disediakan. Saya buat di luar tuan-tuan. Saya buat di luar satu. Jadi memang kawasan dia berterabak tuan-tuan. Bukan ada kabinet apa semua. Saya tak buat kekal lah. Kabinet semua tak ada tuan-tuan. Jadi saya mana tambah-tambah sendiri. Saya DIY sendiri tuan-tuan. DIY sendiri. Sampailah jadi begitu. Dan insyaAllah nanti saya cuba tunjuk pada tuan-tuan dan puan hasil dia. Hasil sebelum tak mau tunjuk tuan-tuan. Yang sebelum saya tak mau tunjuk lah. Saya tunjuk hasil yang dah siap nanti insyaAllah. Sebab saya nak cuba rumah so live juga. Tengok sama ada live ke ataupun saya buat video ke tuan-tuan berkenaan dengan masakan-masakan apa yang saya suka tuan-tuan. Saya suka duduk dapur tuan-tuan lah. Saya suka duduk dapur. Dan sebab tu, dan bukan sekadar suka duduk dapur, malahan makan pun saya suka tuan-tuan. Sebab tu badan mantul-mantul naik tuan-tuan. Nak duduk PKP dan tak nak ke mana-mana. Buat macam-macam tuan-tuan. Buat macam-macam kat dapur tu. Okey, jom kita cerita. Jangan cerita pasal dapur. Jom kita cerita pasal gangguan dalam rumah tuan-tuan. Tapi berkaitan lah dengan dapur juga tuan-tuan. Makanan basi lah apalah tuan-tuan. Okey, jom kita tengok. Ini gangguan yang berkaitan dengan dalam rumah. Simptom-simptom yang gangguan sama ada dalam rumah atau dalam perniagaan, sama ada kedai ke ataupun pejabat tuan-tuan. Inilah simptom-simptom yang sering berlaku. Saya kumpulkan ni lebih kurang lah. Lebih kurang dengan apa yang tuan-tuan mungkin sebelum ni pernah dengar juga. Cerita berkenaan dengan perniagaan diganggu, pejabat diganggu, begitu juga rumah diganggu. Paling mudah istilah dalam perubatan rumah berantu lah tuan-tuan. Rumah berantu. Rumah berantu ni tuan-tuan. Saya panggil sebagai rumah berantu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi sahabat-sahabat yang memberi salam pada malam ini. Alhamdulillah. Okey, jadi tuan-tuan jom kita tengok. Yang kedua pada malam ini, yang pertama pada malam ini, yang kedua panggilan banyak kali tuan-tuan. Kalau saya jawab ni terputus ni tuan-tuan. Ada nombor lagi satu dia boleh telefon tuan-tuan. Nombor rumah saya lagi satu dia boleh telefon nombor tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Bila bayi duduk dalam rumah yang ada masalah tuan-tuan. Kejap tuan saya cuba jawab, tapi ni kalau saya jawab putus ni rasanya. Okey. Saya dah bagi tahu sekejap.
Okey, jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Bayi ni dia menangis biasa. Yang penting tuan-tuan dah cek dari segi perutnya kembung, cek keseluruhannya. Dia ada beberapa faktor tuan-tuan. Yang kembung tu mungkin kita biasa jumpa. Paling mudah bayi, orang perempuan paling tahu lah ni tuan-tuan. Kepala dia paling mudah. Kalau bayi baru lahir dan lebih kurang sebulan 2 bulan tuan-tuan. Sebab tu kita letak minyak tuan-tuan untuk mengelakkan perut dia kembung, perut dia tak selesa. Bagi perut bayi yang tak selesa tuan-tuan, paling mudah kita nak tengok di ubun-ubun kepala. Perut ya tuan-tuan. Perut biasa kita letak 2 jari tuan-tuan, letak tekan sedikit, di bahagian tepi kita ketepuk. Macam kita buat pergi kat doktor tuan-tuan. Pergi doktor akan letak 2 jari tuan-tuan. Doktor tak letak banyak, 2 jari doktor tepuk dengan ni, tekan, ketuk dengan 2. Tekan, ni ketuk 2. Dia ketuk tuan-tuan. Kita boleh tahu kalau kembung. Kalau kita gitu-gitu tuan-tuan, mudah tuan-tuan. Kalau kita, tapi kalau baby 2 jari. Kita ketuk. Mungkin kita dapat kesan. Dan lagi satu, ubun-ubun kepala. Ubun-ubun kepala dia lekuk. Ubun-ubun bayi kan lembut tuan-tuan. Dia lembut. Bagi bayi yang baru lahir ataupun yang beberapa bulan yang ada masalah pedalaman perut tuan-tuan, utamanya bahagian dia punya terlekuk sedikit tuan-tuan. Dia lekuk ke dalam tuan-tuan. Ada masalah lah tu, masalah perut. Tapi bila cek sini pun tak ada, okey, biasa. Kaki pun tak sejuk, kaki panas biasa. Tapi dia ada masalah. Dia menangis tuan-tuan. Okey. Ada beberapa kemungkinan selain daripada kembung perut tadi. Antaranya tuan-tuan yang kita boleh cek ialah kadang-kadang kita tengok mungkin orang ramai dukung. Ramai orang dukung dia tuan-tuan. Ramai orang dukung dia. Baby ni biasa orang suka. Ramai orang suka tuan-tuan. Jadi mereka ambil, mereka dukung tuan. Bila ramai dukung ni tadi tuan-tuan, mungkin kadang-kadang dia demam. Tuan-tuan rasa macam mana tuan-tuan, badan baby ni, badan dia jadi dedar. Kita kata dedar. Dedar ataupun tak panas sangat, tak sejuk sangat. Dan lebih panas sedikit daripada biasa. Itu kita panggil dedar. Dan sentiasa panas, 2-3 hari kita pegang dah panas, dia dah dedar dia. Dedar ni dia tak sejuk. Tak terlampau panas demam. Demam tu panas sangat tuan-tuan. Dia bawah sikit tuan-tuan. Tapi tinggi sedikit daripada suhu badan yang biasa tuan-tuan. Kita pegang, kita boleh rasa tuan-tuan. Dan bila kita pegang kaki, sejuk benar. Tangan sejuk benar tuan-tuan. Dua benda ni sejuk tuan-tuan. Tangan dan kaki dia sejuk, badan panas. Kemungkinan besar dia ada masalah demam urat tuan-tuan. Demam urat. Demam urat ni pasal apa? Yang pertama mungkin sebab dia tidur tadi. Dia golek sebab tidur. Faktor yang utama tuan-tuan, dia boleh kena macam ni sebab ramai orang angkat. Orang ni nak dokong, orang ni nak dokong tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan mungkin tersalah atau play out ke apa tuan-tuan. Dia tersalah. Sebab tu kita panggil istilah demam urat. Bayi ni banyak dua. Orang tua pun kadang-kadang demam urat bila mana dia rasa dia tak biasa buat kerja berat. Tiba-tiba hari tu buat kerja berat, menebah ke apa ke tuan-tuan. Tiba-tiba dia buat berat. InsyaAllah dia akan demam urat. Bukan sekadar tu tuan-tuan. Macam saya pesakit datang, buat urutan. Sama ada urutan tradisional. Tradisional bukan saya buat lah, orang lain buat. Kalau macam saya buat pembetulan saraf tuan-tuan. Pembetulan saraf tulang belakang. Dia tak pernah buat. Tak pernah kena lagu tu tuan-tuan. Kita pula buat patahkan perak. Besok tuan-tuan dia terima, Ustaz saya tak boleh bangun ke dapur. Sebab dia pertama kali tuan-tuan. Dia pertama kali dalam hidup dia. Sendi-sendi dia tu semua dipatah-patahkan. Jadi tuan-tuan, dia demam. Biasa dia demam tuan-tuan. Demam tak apa tuan-tuan. Sekejap dalam sehari 2 hari kebah demam tu tuan-tuan biasanya. Lepas tu dia akan rasa ringan badan tuan-tuan. Dia akan rasa ringan sikit lah badan dia. Okey, jadi tuan-tuan itu yang berkaitan dengan bayi lah tuan-tuan. Berkaitan dengan bayi. Maksudnya kalau bayi tu menangis tanpa sebab. Bukan kembung perut, bukan demam urat, bukan benda lain. Tetapi mungkin ada gangguan. Dan gangguan ni pula macam ada dalam rumah tu tadi tuan-tuan. Ada juga kadang-kadang mak ayah tak alert tuan-tuan. Mak ayah kadang-kadang yang mana bayi baru sebulan, baru 2 bulan, kadang-kadang tak lepas hari pun tuan-tuan. Nak berjalan pergi mall tuan-tuan. Nak pergi mall lah, bawa budak kecil tadi tuan-tuan pergi berjalan sana, jalan sini. Balik maghrib tuan-tuan. Balik maghrib sampai malam tuan-tuan sampai rumah. Mulalah bayi tadi keriau tuan-tuan. Orang tak kata keriau tuan-tuan. Keriau ni menangis sungguh-sungguh tuan-tuan. Mulalah tuan-tuan. Bila bayi menangis tuan-tuan, mak ayah pun menangis juga tuan-tuan malam. Tak boleh nak tidur tuan-tuan. Tak boleh nak tidur tuan-tuan. Cari punca tak jumpa punca. Rupa-rupa bila kita cek balik tuan-tuan, dia keluar malam.
ikut mak ayah punya perangai tuan-tuan. Baby mana nak tahu apa tuan-tuan. Kita mak ayah lah yang kena jaga. Balik tengah malam kalau kerja sama juga tuan-tuan. Bila balik kerja tuan-tuan, kadang-kadang ada setengah orang dia kerja balik malam tuan-tuan. Bila balik malam tuan-tuan, maghrib ke atau terutama waktu maghrib dah sampai. Jangan terus pergi ambil bayi tuan-tuan. Jangan terus pergi terkam. Rindu lagu mana pun tuan-tuan, pergi mandi dulu. Pergi mandi dulu tuan-tuan. Jangan terus pergi ambil bayi. Jangan terus pergi tangkap bayi tu, ambil dukung, cium pun semua. InsyaAllah malam tu dia buat perangai tuan-tuan. Malam nanti dia akan buat perangai. Sebab apa? Kadang-kadang yang ikut kita daripada jalan jauh ni tuan-tuan. Jalan jauh, kadang-kadang yang ikut kita ni golongan jin. Jin dia suka ikut manusia balik tuan-tuan. Jin ni nak lagi kalau balik tengah-tengah malam, lewat malam tuan-tuan. Jin sangat suka. Jadi tuan-tuan, sayang rindu lagu mana pun dengan anak-anak. Kalau balik waktu maghrib, balik waktu malam, jangan terus pergi terkam. Pergi mandi dulu. Tukar pakaian, mandi, tukar pakaian apa semua. InsyaAllah nanti baru pergi terkam. Baru pergi terkam bayi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, itu yang antaranya lah. Okey, yang kedua pada malam ini, benda berubah atau bergerak tempat tanpa dengan sendirinya. Contoh kita letak cawan atas meja. Tak ada angin, tak ada apa. Cawan ada air tuan-tuan. Ada air. Cawan pula cawan kaca tuan-tuan. Ada air. Tapi tiba-tiba cawan tu jatuh. Contoh. Angin tak ada pun. Kita pasang kat rumah, pasang aircon. Mana ada angin. Kalau kipas pun mana mungkinlah. Kalau cawan polisterin tu mungkinlah terbang tuan-tuan. Ni cawan kaca tuan-tuan. Kalau tak ada air dalam tu pun tuan-tuan, dia tak akan terbang. Tapi tiba-tiba kita letak tuan-tuan, dia bergerak saja, tong jatuh ke bawah, pecah tuan-tuan. Jatuh. Terkejut dah. Lepas tu tengok pula kerusi bergerak. Tuan-tuan. Kita letak tempat lain, duduk tempat lain. Letak tempat lain, jumpa tempat lain tuan-tuan. Kalau benda-benda kecil tu biasalah, kadang-kadang mungkin kita lupa. Ni benda besar tuan. Benda besar. Contoh macam kerusi lah tuan. Kerusi biasa kita letak di sini, tak pernah halih pun. Tiba-tiba duk bucu lain tuan. Itu hati-hati juga tuan-tuan. Tapi kadang-kadang mujak dia kacau kerusi, mujak dia kacau barang-barang dalam rumah. Saya pernah jumpa tuan-tuan kes dia tidur dalam rumah, bangun pagi esok dalam peradu pisang. Peradu pisang tahu tuan-tuan. Dia duduk dalam pokok pisang, bukan dalam pokok pisang. Dalam, kalau di kampung tuan, kita panggil peradu pisang. Bila tanam sepokok, orang tua-tua dulu kalau di kampung, dia bukanlah tanam macam kita buat secara komersial ni tuan. Secara komersial ni ditanam sepokok, kalau ada naik anak-anak tu dibuang, nak bagi buah cantik. Tapi kampung ni cari style kampung tuan-tuan. Tak tuan-tuan, tanam sepokok, biar anak banyak pun tak apa, sampai berperdu tuan-tuan. Anak kadang berbelah-belah tuan-tuan. Biar di situ tuan-tuan. Biar lagu tu tuan-tuan. Jadi sentiasa ada buah. Kita panggil perdu pisang tuan-tuan. Itu. Ada tuan-tuan lah. Ada tuan-tuan. Kes tidur dalam rumah, esok duduk perdu pisang. Tidur dalam rumah, besok duduk kat padang. Ada tuan-tuan. Kes yang saya jumpa tuan-tuan. Saya pun tak tahulah pasal apa jin tu marah sangat. Dia ganggu jin tu ke atau dia cabak jin tu ke, wallahualam lah tuan-tuan. Tapi ada tuan-tuan yang kita jumpa kes dia tidur dalam malam dalam rumah. Bangun siang hari tuan, duduk kat luar dah. Bangun subuh duduk kat luar tuan. Dia pun tak tahu. Mungkin kadang-kadang ada setengah dia tidak berjalan pun ada tuan-tuan. Tidak berjalan. Tapi memang tak nafikan ada jin halih. Jin halih tuan-tuan, tanpa dia sedar tuan-tuan. Hak ni tidak mampu terus tuan-tuan. Dia memang tak sedar langsung tuan-tuan, jin bawa dia. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Itu antaranya lagi. Okey, kemudian bunyi air pili, air pipe dibuka di tandas atau bilik air. Lepas mandi dia tutup. Dia tutup. Sama tuan-tuan, bukan sekat pili, elektrik. Kita kan nak keluar rumah ke apa semua, kan nak keluar bilik kita tutup semua, tutup. Tapi tiba-tiba tuan tengah-tengah bersembang, tengah bercakap, tak terbuka tuan. Terbuka lampu dalam bilik tuan. Aku rasa aku tutup tadi. Dan baru je terbuka, nampak baru terbuka ni. Kita pun pergi tutup sekali lagi. Tutup tak berhati, tak apalah. Mungkin kita lupa ke apa ke. Tutup sekali lagi tuan. Tutup sekali lagi, keluar dia, terbuka balik. Tuan-tuan. Jin main api tuan-tuan. Jin main elektrik tuan-tuan. Jin main soket elektrik tuan-tuan. Ada tuan-tuan lah. Sama juga pilih pipe dalam tandas dia kalau tak dah tutup elok tuan-tuan. Tapi tiba-tiba perang dengan air turun. Kata dah tutup, tapi bunyi lagi.
Pi tutup betul-betul. Pastikan tutup betul-betul kali kedua. Buka lagi. Jangan duduk dalam rumah. Kalau saya cabut lari lah tuan-tuan. Saya pun penakut tuan-tuan. Bukannya berani mana pun tuan-tuan. Saya penakut. Saya akan lari tuan-tuan. Kalau dengar lagu tu tuan-tuan. Nah, jadi tuan-tuan dan puan muslimat dan hati Allah sekalian. Apa lagi ni tuan-tuan? Bunyi perabot, benda berat, tukul besi dihempas di rumah atau lantai. Kita dengar orang bertukang paling mudah tuan-tuan. Kadang-kadang orang alih kursi yang berat macam sofa tuan, kursi sofa tu dia alih kerang. Hak buat kerja alih pula tuan-tuan. Ingat kalau tuan rumah takkan dia nak buat tengah malam. Ni pukul 2-3 pagi tuan-tuan. 2-3 pagi dengar kerang. Siapa hak dengar? Orang bawah dengar tuan-tuan. Orang bawah dengar tuan-tuan. Orang bawah dengar tu rumah atas masalah ke rumah bawah masalah? Rumah bawah masalah tuan-tuan. Sebab yang bawah dengar. Siapa yang dengar tuan-tuan? Siapa yang dengar? Dengar tuan-tuan. Siapa yang dengar tadi tuan-tuan? Yang dengar tadi tuan-tuan? Rumah dia yang masalah. Sedangkan rumah atas dia tahu tuan-tuan. Rumah atas tu rumah kosong dia tahu. Rumah atas rumah kosong. Mungkinlah di atas tak ada gangguan juga tuan-tuan. Tapi rumah kita yang dengar bunyi tuan-tuan. Dengar bunyi kursi. Mana rumah kita yang ada gangguan tuan. Sebab kita yang berhalusinasi. Kita yang dengar tuan-tuan. Benda-benda berat lah. Macam almari. Ataupun dengar bunyi tong. Dengar orang hammer tuan. Mertun tu. Mertun, hammer, penukul. Tong tuan. Sedangkan kita tahu atas tak ada orang. Kita tahu atas tak ada penyewa. Sama juga dengar orang mandi. Orang mandi belah atas. Ni kalau rumah apartmen yang paling mudah tuan. Rumah apartmen yang paling mudah kena gangguan yang ini tuan. Rumah kita biasa pun boleh juga kena. Rumah bawah-bawah tuan. Rumah bawah, rumah teres pun boleh kena juga. Dengar orang mengemas. Mengemas tengah malam. Keruk-kerak. Alih kursi tuan. Alih kursi. Sedangkan bila kita keluar tengok kursi tak beralih pun duduk tempat sama. Masuk dalam bilik tidur dengar bunyi kerak lagi. Rumah kita ada masalah. Itu rumah kita ada masalah. Pejabat kita ada masalah tuan. Seterusnya apa lagi? Kita cerita dulu nanti baru saya bagi tahu kaedah naruh rawatan dia tuan. Ada kaedah dia. Jangan risau tuan, ada kaedah. Takkan tuan nak duduk biarkan orang tak bayar sewa duduk sekali kan. Nanti kita bagi tahu kaedah dia tuan. Apa yang kita boleh buat supaya dia keluar. Jangan minta sewa kat dia tuan. Minta sewa kat dia tuan. Tuan cari penyakit lah. Kalau tuan-tuan minta sewa kat dia, tuan-tuan cari penyakit. Mana ada MOU, ada perjanjian. Tuan-tuan dan puan bersetujulah dia duduk sekali. Kalau tuan-tuan ambil sewa, lagu tu tuan-tuan. Biasanya kita akan suruh keluar lah tuan. Nanti saya beritahu kaedah dia. Sabar tuan-tuan. Panjang lagi ni. Kemudian bunyi guli, bola pimpong atau menumbuk dengan lesung. Sama juga tuan-tuan. Dalam rumah kita atau rumah flat, rumah kondo. Rumah apartmen. Ini paling mudah. Kalau rumah apartmen, rumah kondo tuan paling mudah tuan. Kita dengar menumbuk dung. Menumih. Dia macam menumbuk cabai tuan. Menumbuk cili, menumbuk lada tuan. Tengah-tengah malam. Pukul 2 pagi, bukan bulan puasa. Kalau bulan puasa tu kotlah nak bangun bersawai tuan. Ini bukan bulan puasa. Jadi rumah dia ada masalah. Bunyi orang berjalan sama juga. Bunyi pasir atau benda berat di atas shilling atau bumbu rumah. Kita dengar macam orang baling pasir. Pram! Sekali. Biasa dikatakan sihir tuan. Kalau dengar pasir yang dibaling tuan di atas bumbung, itu berkaitan jin, berkaitan sihir tuan. Dengar pasir ataupun kita dengar orang cakap. Kerak. Itu berkaitan sihir tuan. Kalau dengar orang baling pasir, dengar benda-benda berjalan di atas tu tuan-tuan. Tapi cek dulu yang benda berjalan tu. Bunyi pasir tu mungkinlah. Kalau kerap sangat mungkinlah gangguan. Tapi kalau sekali-sekala mungkinlah angin bawa ke apa orang tuan-tuan. Tapi kalau bunyi benda berjalan, tuan-tuan cek dulu. Cek dulu atas shilling ke atas bumbung ke. Mungkin kadang-kadang kalau malam ni musang tuan-tuan. Biasa musang. Sebelah malam ni musang kebiasaannya. Sebab musang ni aktif waktu malam. Musang ni aktif waktu malam tuan-tuan. Waktu siang ni dia menyokok. Waktu malam dia lebih aktif sedikit musang. Bunyi sesuatu mencakar bumbung. Sama cakar tadi tuan-tuan. Okey, kedai perabot tidak dapat dilihat oleh pelanggan. Ini biasa. Yang saya bagi tahu biasa sangat tuan-tuan. Kedai kita buka. Tiba-tiba orang kata
Hang pasal apa? Tak berniaga dah 2-3 hari tak berniaga aku tengok. Aku buka je. Mana ada aku tutup. Aku tutup setahun 2 kali lah. Raya puasa, raya haji. Lain semua aku buka. Dia kata. Tak pernah tutup. Tak pernah tutup. Macam 7-in lah. 7E lah dia kata. 7E tu dia tak tutup langsung. Tapi aku tutup. Setahun 2 kali lah tuan-tuan. Tapi orang kata dia tutup. Kedai dia tak nampak tuan-tuan. Permis perniagaan dia tak nampak. Kedai baju. Kedai jual baja tuan-tuan. Bukan semua kedai makan. Kedai-kedai lagu ni pun kena juga tuan-tuan. Kena. Wallahualam lah. Mungkin buat persaingan ke apa. Biasanya persaingan lah tuan-tuan. Biasanya. Apa lagi? Lampu alatan elektrik terpadam dengan sendiri. Tadi saya dah sebut dah tuan-tuan lah. Kalau kita dengar bunyi-bunyi pelik tu, kita buka lampu, adakah kita akan dengar bunyi tu lagi? Kalau buka lampu, confirm tak ada puan. Kalau buka lampu, confirm tak ada. Mana dia tak bunyi waktu tu, waktu kita buka. Tapi bila kita masuk balik bilik, contoh dalam bilik, kalau kita buka lampu dalam bilik pun tuan-tuan, kalau kita nak tidur semula, biasa kita akan dengar lagi. Walaupun kita dah buka lampu dalam bilik, dah buka lampu, kita duduk ruang tamu, nanti kita dengar pula bunyi dalam bilik. Bunyi tu dia berubah-ubah tuan-tuan. Dia tak bunyi depan kita tuan-tuan. Dia bunyi di belakang kita. Kalau kita duduk dalam bilik, dia bunyi di luar. Kita buka lampu dalam bilik, buka lampu di luar. Duduk di luar, tak tidur. Tunggu, aku nak dengar bunyi mana bunyi ni. Dengar tuan-tuan. Tunggu bunyi. Tiba-tiba bunyi dalam bilik. Benda dalam bilik pula tuan-tuan. Sebab dia tak bunyi setempat. Dia akan bergerak tuan-tuan. Dia akan bergerak. Mana rumah kita ada masalah. Rumah kita ada gangguan. Tuan-tuan dah buat belum garam? Kan saya bagi tahu tuan-tuan, paling mudah guna garam. Guna garam tuan. Garam paling mudah, ambil garam kasar tuan-tuan. Semalam saya dah bagi tahu, tuan-tuan buat terus. Yang tu tak payah nak baca apa-apa tuan-tuan. Buat terus ya tuan-tuan. Ambil garam, masuk dalam mangkuk kecil, letak. Kalau rumah ada anak kecil, jangan letak di bawah. Letak atas almari, atas gobok. Tapi kalau kita tak ada anak kecil, letak di bawah pun tak apa. Di ruang tamu, janganlah bagi orang nampak pula tuan-tuan, timbul fitnah pula nanti. Letak tempat yang orang tak nampak lah tuan-tuan. Dalam bilik, ruang tamu. Ruang tamu letak tempat yang ni sikit. Garam kasar ni susah cair tuan-tuan. Tapi bagi rumah yang ada gangguan, tak sampai seminggu, garam tu akan cair. Dia berair terus tuan-tuan. Mencair terus garam tu tadi. Dia berair. Garam kasar dia susah cair. Biasanya dia akan melekit-lekit je. Bila pegang tuan, berair sikit lah, berlekit-lekit. Dia tak nampak air. Tapi bagi rumah yang ada masalah gangguan, dia akan air terus tuan-tuan. Dia cair terus. Garam kasar. Tetapi bukan dalam masa 1 hari lah. Kebiasaannya dalam masa 1 minggu. Kita letak dalam 1 minggu tuan-tuan. Nanti selepas minggu tuan-tuan boleh cek balik. Kalau cair garam tadi, memang rumah kita ada masalah. Memang rumah kita ada gangguan. Tuan-tuan buatlah. Carilah mana-mana pengamal perbuatan Islam yang berhampiran dengan tuan-tuan dan puan. Buat dalam rumah. Panggil dia buat rawatan kat rumah. Tapi sebelum nak buat rawatan dalam rumah tuan-tuan, rawat ahli keluarga dulu. Dia ada kaedah tuan-tuan. Rawat ahli keluarga dulu tuan-tuan. Rawat dulu berapa orang yang ada masalah tadi, atau tak ada masalah, nak cek dulu. Rawat ahli keluarga dulu. Dah rawat ahli keluarga, baru kita buat rawatan rumah. Itu kaedah dia tuan-tuan, yang biasa kita buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, apa lagi? Makanan yang telah dimasak mudah menjadi basi. Ni tuan-tuan, ni saya selalu kongsi. Semalam pun saya bagi tahu juga. Semalam saya live malam yang sekejap tuan, makanan basi tuan. Saya pernah buat catering tuan. Saya pernah buat catering, tapi tak banyak lah. Saya ambil mini catering. Mini catering ni 250 orang, 300 orang ke bawah saya ambil. 300 orang ke bawah saya pernah buat tuan-tuan. Dalam masa beberapa tahun dekat lah tuan-tuan saya buat. Saja suka-suka tuan-tuan. Dan ada setengah beras tuan-tuan. Ada setengah beras dia cepat basi. Dia bergantung jenis beras juga tuan-tuan. Tengok jenis beras juga. Kalau beras itu memang dia biasa masak beras tu, jarang basi. Tiba-tiba dia masak basi, something wrong. Ada gangguan dalam rumah kita tuan-tuan. Ada gangguan. Apa lagi? Melihat lembaga jin hantu secara terus. Mendengar suara berbisik, menyergah, memanggil nama. Ini kita istilah sebagai halusinasi. Halusinasi ni banyak tuan-tuan. Biasa dia terbagi pada 2. Halusinasi melalui pendengaran, halusinasi melalui pandangan. 2 tuan-tuan kebiasaannya. Dan kedua-dua ini pun masalah tuan-tuan. Kedua-dua ini pun menunjukkan tuan dia ada masalah. Mana tuan badan. Yang nampak tadi ada masalah. Sama ada dia pernah kena sihir atau memang dia ada saka.
Orang yang ada saka, dia boleh nampak. Dan orang yang kena sihir pun boleh nampak. Sebab manusia ni Allah cipta sebaik-baik kejadian. Dan kita ni kuat, kita tak nampak makhluk halus. Tak nampak, tak nampak. Tapi ada beberapa ketika, ada beberapa keadaan, kita boleh nampak makhluk halus tersebut. Bila mana? Bila yang pertama kita lemah. Lemah akal kita, lemah tubuh badan kita, lemah akal kita. Waktu ni paling mudah. Mana sakit lah. Tengah sakit mudah nampak. Terlampau gembira sangat tuan. Huha ketawa tuan. Seronoknya tuan. Terlampau gembira. Terlampau sedih. Menangis ataupun berhari-hari menangis. Terlampau sedih sangat tuan. Terlampau sedih. Dan banyak lagi tuan. Terlampau takut teramat sangat. Mudah juga. Jin ni dia suka kalau manusia ni takut, tuan-tuan. Jin suka kalau kita takut sikit-sikit tu biasalah, tuan-tuan. Tapi jangan takut melampau, tuan-tuan. Takut sangat-sangat, penakut nak mampui. Orang tahu, tuan-tuan. Penakut nak mampui, tuan. Takut sungguh. Tak boleh takut sangat, tuan-tuan. Dan tak boleh berani sangat pun. Duduk yang sedang-sedang, duduk tengah-tengah, tuan. Sedang-sedang saja, tuan-tuan. Duduk tengah-tengah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Okey, dia nampak kepulan asap hitam putih dalam rumah atau bilik. Rumah tak terbakar, tak bakar apa-apa pun, tapi nampak kepulan asap. Ada asap hitam atau asap putih. Nampak asap. Asap ni jin, tuan. Biasanya asap ni berkaitan dengan jin. Ni saya cuba laju tapi tak ada habis juga ni, puan. Sebab banyak, tuan. Ada 30, tuan. 30 tanda-tanda gangguan dalam rumah. Kalau tadi saya cerita kebanyakan dalam rumah. Kalau dalam pejabat, dalam pejabat, mesin photostat biasanya. Mesin photostat, dan biasa setiap kali nak balik mana-mana office dia akan off. Dia akan tutup, tuan. Komputer juga sama. Komputer juga ditutup. Pernah satu ketika, tuan-tuan, saya buat rawatan untuk bangunan lah, untuk bangunan beberapa puluh tingkat, beberapa belah tingkat, dan digunakan untuk sebagai office, sebagai wisma kan, wisma dia punya company dia. Kita buat rawatan, tuan-tuan. Saya buat rawatan dengan tim saya, beberapa orang, tuan-tuan, buat rawatan. Bila kita pergi buat rawatan dalam permis dia tadi, tuan-tuan, dalam pejabat dia beberapa belah tingkat tadi, tuan-tuan, mesin photostat dia jalan, mesin photostat dia berjalan sendiri. Sampai staff yang bawa tu terkejut. Memang sebelum ni dia kata ada masalah. Kat pejabat ada masalah, ada gangguan. Sebab tu kita pergi, tuan, ada gangguan. Memang real, tuan, tu. Memang real. Mesin photostat jalan. Trap. Tak siapa ada buka mesin photostat. Mana siapa buka, tuan? Tak ada siapa buka mesin photostat. Tapi mesin photostat jalan. Sama juga komputer terbuka. Terbuka, tuan. Menyala sendiri. Turn-on sendiri. Dia punya tu. Tapi kita tak ambil, ignore lah, buat tak tahu je lah, tuan. Buat tak tahu. Sebab kita tengah buat rawatan, tuan. Tengah buat rawatan. Saya buat tak peduli. Lantau kau nak menyala, kau nak meletup lah. Jangan meletup bangunan, sudah, tuan. Kalau nak meletup laptop ke, meletup komputer ke, ikut kau lah, saya kata. Dan dalam hati kita lah, ikut kau lah, nak buat apa pun. Kita tak buat rawatan. Tapi alhamdulillah, tuan, alhamdulillah, selepas kita buat, tuan, dapat balik feedback daripada dia punya pengarah urusan. Alhamdulillah lah, pemilik bangunan tadi, alhamdulillah dah okey. Okey sangat-sangat, tuan, okey sangat-sangat, sebab staff dia pun bekerja okey, dan staff dia pun banyak dengar cakap, tuan. Jadi alhamdulillah, tuan, alhamdulillah ada perubahan yang positif, tuan, ada perubahan positif. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, yang selalu basi lagi kedai makan, dan kedai makan. Gangguan yang saya maksudkan di permis perniagaan, tuan, sama di rumah ke di permis perniagaan, tuan, di pelbagai. Bila kita istilah sebagai gangguan, dia ni pelbagai. Mungkin gangguan tu disebabkan oleh saka, mungkin gangguan tu disebabkan oleh sihir, mungkin gangguan tu disebabkan oleh jin yang ada di persekitaran kita. Sebab kita hidup dengan jin sekali, tuan-tuan. Kadang-kadang mungkin dia jelmakan diri di persekitaran kita. Kadang-kadang mungkin ada orang sihir kita. Biasa yang ganggu persekitaran ni, dia tak ganggu teruk, tuan-tuan. Dia tak ganggu teruk. Ganggu sikit-sikit itu diganggu tuan kedai biasanya, tuan-tuan. Tapi dia tak ganggu pelanggan.
Tetapi sihir, dia boleh ganggu kedai, boleh ganggu tuan kedai, boleh ganggu pelanggan. Dan boleh ganggu pada makanan, kualiti makanan, tuan-tuan. Di kedai juga, kalau makanan kita cepat basi, tuan-tuan, ada masalah. Ada masalah, tuan-tuan. Tuan-tuan, contoh dia buat donat. Donat ni kan susah nak basi, tuan-tuan. Donat susah nak basi. Tiba dia buat pagi, petang kan berkulat. Petang nanti dah berkulat, tuan-tuan. Donat dia, tuan-tuan. Wallahualam. Tapi memang ada gangguan. Bila kita cek, tuan-tuan, kedai dia ada masalah, tuan dia pun ada masalah, tuan-tuan. Bila kita cek balik. Donat yang sepatutnya boleh tahan kadang Allah. Donat, tuan, kalau kita buat donat kampung biasa, tuan. Kalau bukan donat gebu lah, tuan. Kalau donat di kedai jual-jual dan dia gebu sedap, tuan, lembut. Donat kampung je pun, tuan. Donat kampung kadang-kadang keras, tuan. Tapi donat kampung ni tu susah nak basi, tuan. Susah nak basi. Kadang 2 hari pun tak basi, tuan. Tapi boleh berkulat. Masak pagi, petang kan dah berkulat, tuan. Sama ada salah tepung ke apa, Allah alam lah, tuan. Tapi bila kita cek balik, memang ada masalah sedikit. Tuan badan ada masalah, kedai dia pun ada masalah juga, tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Ini antara yang saya sempat kongsi pada malam ini. Saya tak boleh nak kongsi semua, tuan. Tak dan. Tak dan, tuan. Dah pukul 10 lebih. Saya cuba untuk live tu tak lama sangat lah, tuan, supaya tuan-tuan tak bosan. Nanti bila lama sangat, tuan bosan nanti, tuan. Biasa saya ambil sejam. Ini saya cuba kurang. Kalau nanti saya akan cuba dapatkan sejam balik lah. Saya akan cuba dapatkan sejam balik. Kalau kita 9.30, mungkin habis 10 suku ke, mana 45 minit, tuan, atau 50 minit. Tapi untuk malam ni, cukuplah tu dulu. Nanti ada lagi ni, banyak lagi, tuan. Ada lebih kurang dalam 15 lagi. Ada lebih kurang 15 lagi gangguan-gangguan. Tapi untuk permulaan, tuan-tuan buat garam dulu. Di office boleh buat, tuan. Office kita. Office tempat kita kerja. Tapi jangan letak tempat banyak-banyak, tuan. Letak tempat kita saja, bawah meja kita ke, tuan. Jangan sampai tersepak dah. Letak atas meja pun tak apa. Letak atas meja lagu tu, biar terdedah lagu tu, atas meja kita. Jadi kalau kata tuan bimbang, orang terlindung apa, letaklah pokok-pokok bunga terkeliling dia, tuan. Letak garam tengah dia. Jadi mudah-mudahan, tuan, Allah lindungi kita, tuan. Mudah-mudahan, insyaAllah. Jadi cukuplah setakat tu dulu, tuan. Jadi terima kasih pada tuan-tuan dan perempuan yang bersama dengan saya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi saya doakan tuan-tuan dan puan diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberi penyembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu daripada kelemahan diri saya, kekilafan diri saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.